Tajuk-tajuk malam ini, transformasi digital Sarawak bangunkan bandar strategik inklusif. Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi terima kunjungan hormat Jawatankuasa Pengelola Program LAN Berambil Anak Sarawak 2024. Raptai Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan perayaan Hari Lahir yang di-Pertuan Negeri Sarawak berjalan lancar. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Transformasi digital yang diperkenalkan oleh Kerajaan Sarawak membantu negeri ini melakar pembangunan bandar yang strategik dan inklusif. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, transformasi ini menjadikan Sarawak mampu berkembang ke bandar yang membangun. Jelas beliau, Sarawak memulai melabur dalam Bandar Pintar sebagai inisiatif untuk mengoptimumkan pengurusan bandar dan menambah baik kualiti hidup penduduk. Artificial intelligence, AI, and the Internet of Things, IoT, are being integrated into infrastructure system to enhance efficiency in areas such as traffic management, energy distribution, and public services. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Forum Masa Depan Sarawak di Kuching pada Khamis. Jelas Datuk Patinggi Abang Zohari, sistem trafik pintar telah pun dilaksanakan di ibu kota untuk mengurangkan kesesakan dan mengurangkan pelepasan karbon. Mengulas perkara tersebut, beliau menyatakan bahawa sistem ini menggunakan data masa nyata untuk memantau aliran trafik, membenarkan pelarasan dinamik pada isyarat lalu lintas dan meningkatkan kecekapan lalu lintas secara keseluruhannya. This smart city initiative are not just about improving urban living. They are also aligned with Sarawak's broader climate goals. By making cities more efficient and sustainable, Sarawak is reducing its environmental footprint while enhancing the livability of its urban areas. Tambah beliau, transformasi digital ini juga membolehkan Sarawak melancarkan inisiatif untuk menguruskan sisa secara pintar dengan mengoptimumkan proses kita semula dan sisa proses pelupusan yang mana akan menyumbang kepada persekitaran yang lebih bersih. Turut hadir Timbalan-Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Uga Embas, Datuk Ahmad Awang Tengah Liasan dan Datuk Ahmad Profesor Dr. Sim Kuhian, Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Ahmad Muhammad Abu Bakar Mazuki, Timbalan-Timbalan Menteri Sarawak, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Perancangan Ekonomi dan Pembangunan, Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidel, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi, Datuk Hee Chang Kee, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran, Datuk Buklem Mangi, Peguam Besar Sarawak, Datuk Safri Ali, Ketua-Ketua Jabatan serta tetamu kehormat yang lain. Terdahulu, Datuk Ahmad Muhammad Abu Bakar Mazuki dalam ucapan aluannya berkata, agensi kerajaan di bawah Perkhidmatan Awam Sarawak (SCS) yang memiliki sistem tadbir urus yang baik mampu meningkatkan keberkesanan mereka dalam menguruskan sumber yang ada. Katanya, SCS akan terus memberi fokus kepada pembangunan inklusif dan memastikan setiap lapisan komuniti mendapat manfaat daripada pertumbuhan ini. Jelas beliau, sistem tadbir urus yang baik membolehkan SCS mencapai kejayaan bukan sahaja dari segi prestasi ekonomi tetapi dalam kesejahteraan rakyat, alam sekitar dan kualiti hidup secara keseluruhannya. In a civil service, we want to ensure that the effective governance of our resources, both natural and financial, is critical in ensuring that the goals of PCDS 2030 are realized. By fostering innovation, encouraging public and private partnership, and empowering our local communities, we can build a future that is inclusive, resilient and sustainable. Mengulas mengenai forum berkenaan, Datuk Ahmad Muhammad Abu Bakar Mazuki memberitahu
Perbincangan dan idea-idea yang dikongsikan dalam forum tersebut akan menyumbang kepada visi memperkasakan penjawat awam sekaligus membentuk dasar dan rangka kerja yang akan membimbing Sarawak ke masa hadapan. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar telah menerima kunjungan hormat daripada Jawatankuasa Pengelola Program Lan Berambih Anak Sarawak di Astana Negeri Sarawak pada Khamis. Rombongan tersebut diketuai Menteri Kejaraya merangkap pengerusi pengelola Lan Berambih Anak Sarawak 2024, Datuk Seri Alexander Natalinggi. Dalam kunjungan tersebut, beliau menjelaskan kunjungan ini bertujuan untuk menjemput Yang di-Pertuan Negeri Sarawak dan juga Toh Puan untuk hadir sama dalam program Lan Berambih Anak Sarawak edisi ke-15 pada 19 Oktober ini, memandangkan ia kali pertama program ini dihadiri oleh Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi sejak dilantik sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Ini adalah tahun pertamanya Tun TYT kita ini sebagai TYT Sarawak datang. Sebelum ini Tun adalah ahli parlimen dan sebagainya. Dan sebab itu kami ahli-ahli parlimen yang kebanyakannya ahli jawatankuasa pengelola dan sangat mengharapkan TYT Tun sama Toh Puan akan dapat bersama, ya. Dan kita difahamkan oleh Tun tadi Tun dan Toh Puan akan bersama, ya. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas berakhir kunjungan hormat tersebut. Menurutnya, dijangka seramai 6,500 tetamu akan hadir pada majlis makan malam tertutup yang akan diadakan di Malaysia International Trade and Exhibition Centre, MITEC, Kuala Lumpur. Manakala untuk aktiviti di sebelah pagi, anak-anak Sarawak dijemput hadir untuk bertemu dan menyertai program-program yang diadakan oleh pelbagai kementerian dan agensi-agensi dari negeri Sarawak. Jadi dijangka akan disertai oleh 6,500 yang akan bersama pada malam itu di majlis makan malam Lan Berambih. Tapi Lan Berambih ini bermula dari awal paginya 19 hari bulan dengan beberapa program, ya, termasuk juga town hall dan juga melibatkan yang amat beramat premier untuk bersama pelajar-pelajar universiti dan kolej institusi pengajian tinggi di Semenanjung. Selain itu, ujarnya program ini juga memberikan ruang kepada siswa dan siswi Sarawak untuk berkongsi idea dan pandangan mereka dengan Premier Sarawak melalui sesi town hall yang akan diadakan. Kerajaan Sarawak telah mengumbal undang-undang untuk mempromosi dan membangunkan projek pengurangan penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS di luar pesisir perairan Sarawak. Menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg berkata, Syarikat Petroleum Sarawak Berhad Petros telah dilantik sebagai pengurus sumber untuk mempromosi dan membangunkan tapak penyimpanan karbon tersebut. Katanya ketika ini terdapat 3 projek CCUS termasuk satu yang melibatkan kerjasama bersama konsortium minyak dan gas dari Jepun. We have the legal framework, we have the law, and Petros is our resource manager to promote and develop carbon storage sites. Currently, we have 3 CCUS projects, including one which involved the participation of Japanese consortium of oil and gas companies. All parties interested in CCUS project should liaise with Petros as the resource manager. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis pembukaan Ibu Pejabat Operasi Huluan Shell Malaysia di Miri Times Square pada Rabu. Hadir sama Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julaihi Narawi, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Bakar Mazuki, Timbalan-timbalan Menteri, Pengurusi Shell Malaysia Siti Hurairah Sulaiman serta div-div kenamaan yang lain.
Terdahulu, Datuk Patinggi Abang Zohari mengajak Shell untuk menjalinkan kerjasama erat dengan Petros dalam lanskap minyak dan gas di Sarawak. Katanya Shell merupakan rakan strategik kerajaan Sarawak yang telah mentransformasikan Miri dari perkampungan kecil menjadi bandaraya yang moden. And with this background of harmonious relationship between the corporate sector, the government, and the citizen, I'm sure the journey of growth in Sarawak is there, especially in our green energy space, be it CCUS or other green technology. I hope to see Shell partnering with Petros on our own Sarawak oil and gas entity in Sarawak's oil and gas landscape. Terdahulu dalam program berlainan, Premier Sarawak berkata bas pintar Miri percuma dilengkapi dengan aplikasi Sarawak Smart City bagi memudahkan pengguna mengurus perjalanan dengan lebih efisien. Ujarnya, aplikasi itu dapat menambah baik perkhidmatan yang diberikan kepada masyarakat di bandar pintar dan pusat peraringan tersebut. Dan kita telah melaksanakan dasar bas di mana fare-nya RM1 dan dia boleh pergi di mana saja dengan RM1 saja, dan sudah tentu mengurangkan beban kos perkhidmatan jalan kepada orang-orang di Miri, khususnya B40. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas menyempurnakan The Miri Smart Buses di Terminal Bas Miri pada Rabu. Datuk Patinggi Abang Zohari menambah, inisiatif tersebut seiring dengan hasrat kerajaan Sarawak untuk meningkatkan perkhidmatan serta kemudahan di Miri yang juga mempunyai 2 tapak pertubuhan pendidikan, saintifik dan kebudayaan bangsa-bangsa bersatu UNESCO seperti Mulu dan baru-baru ini Guania turut menjadi tarikan pelancong-pelancong luar. Menurutnya, usaha kerajaan Sarawak itu secara tidak langsung meningkatkan lagi sektor sosio-ekonomi penduduk tempatan. Hadir sama Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Udara dan Jalan Datuk Dr. Jarib Susil, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Dr. Ripin Lamat, Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum serta tetamu kehormat yang lain. Raptai Istiadat Barisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan perayaan Hari Lahir Yang di-Pertuan Negeri Sarawak ke-78 tahun 2024 berjalan dengan lancar di Padang Merdeka Kuching pada Khamis. Hadir ke raptai tersebut ialah Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah selaku Menteri Bertanggungjawab, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Syahid Ahmad Ghazali, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Datuk Dr. Hazlan Hipni serta Setiausaha Sulit Kanan kepada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Datuk Seri Syed Hamzah Syed Pai. Kehadiran mereka pada raptai hari ketiga yang juga raptai penuh bagi memastikan kelancaran majlis itu kelak yang mempunyai kekuatan kontijen sebanyak 78 kumpulan daripada pelbagai agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Ketika ditemui pemberita, Datuk Seri Abdul Karim Ahmad bersyukur kerana raptai yang dijalankan berjalan dengan baik termasuk persembahan-persembahan yang bakal disajikan dan berharap turut berjalan lancar pada hari kejadian kelak. Harapan saya pada 12 hari bulan cuacanya juga seperti hari ini, iaitu alhamdulillah semuanya baik dan kita tunggu sajalah. Beliau turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Unit Protokol Istiadat dan Pengurusan Acara Sarawak dan semua kontijen yang telah hadir selama 3 hari berturut-turut bagi memastikan acara pada Sabtu ini berlangsung meriah dan jayanya. Sekian Buletin Ukas bersama saya Janet Bennett. Sila like, share dan follow semua platform media sosial Ukas termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan Ukas channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak.
Mengakhiri Buletin UKAS dengan sorotan raptai istiadat pembarisan dan rapat raksasa sempena sambutan perayaan Hari Lahir Yang di-Pertuan Negeri Sarawak ke-78 tahun 2024 berjalan dengan lancar di Padang Merdeka Kuching pada Khamis. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.